bodoh, tak faham habis. Fahamkan sampai habis. Jangan pandai-pandai nak nyesatkan orang. Masya Allah. Kamu siapa? Kamu siapa, tuan-tuan? Imam Syafi'i ni 7 tahun dah hafal Quran. Kamu 70 tahun tak dengar hafal apa. Pandai-pandai nak kata Imam Syafi'i sesat. Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta, word by word. Word by word. Bukannya page. Tengok, ni word by word. Hafal kitab Al-Muwatta. Tak payah tengok, tuan-tuan, hafal. Saya start kuliah tadi pukul 6.20, sekarang 6.45. Siapa yang boleh hafal apa yang saya cakap tadi? Tak ada. Imam Syafi'i bila dia belajar dengan Imam Malik, Imam Malik cakap, dia boleh ulang balik apa yang Imam Malik cakap, tidak jatuh walaupun satu perkataan. Punya tinggi daya ingatan pemikiran dia. Tiba-tiba Ustaz Malaysia ni boleh sebut mak apa ke nama ke, boleh sebut sesat. Fahamkan betul-betul. Tuan-tuan duk benar-benar aku ni layak ke syurga ya Allah. Semayang subuh pun pukul 7. Sebaik hari ni ada jamuan awal sikit datang. Subhanallah. Macam mana? Dah, aku ni baca Quran pun jarang. Sebaik malam ni ada baca Yasin, anakku nak periksa, aku bacalah Yasin kat sekolah. Baru nak baca. Kamu nak kata kamu syurga? Subhanallah. Kita boleh rasa kita ni masuk syurga ke? Oh, aku dah pergi haji, aku pergi haji. Kamu pergi haji apa kamu buat? Orang dulu pergi haji jalan kaki, orang dulu pergi haji jalan naik unta. Kamu sekarang membuta je dalam kapal terbang. Oh, gitu. Dia bangun hanya pramugari kejut. Ayam ke ikan? Itu je dia bangun. Macam itu kamu kata kamu nak syurga. Orang dulu Masya Allah tidak ada aircon. Sekarang masjid kamu depan hotel kamu. Buka tingkap hotel, buka tingkap masjid. Dulu air tidak ada, kena korek air Zam-Zam kena bagi. Sekarang air Zam-Zam sejuk ada panas ada. Punya jauhnya nikmat sekarang daripada dulu. Tapi Allah ni Maha Pemurah. Pergilah haji, mudah-mudahan kamu dapat syurga. Sebab itu kena faham tuan-tuan hadis ini. Ini boleh kata sesat. Mana-mana kata orang sesat. Kaji sampai habis zikir ni. Sebab itu dia mohon ampun, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Mudah-mudahan syurga lah tempatku ya Allah. Dengan rahmatmu ya Allah kita ke syurga. Itu maksud Imam Syafi'i, Imam Ghazali dalam zikir dia itu. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya tak kala hamba Allah berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadat, hampir-hampir sahaja jin-jin mendesak mengerumuni Nabi Muhammad. Suratul Jin ayat 19. Dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang Nabi dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, Allah iktiraf Nabi Muhammad dengan panggilan hamba Allah, hamba aku, hamba aku. Allah panggil dia Maha Suci, Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba aku. Masya Allah. Dia tak sebut yang memperjalankan Muhammad, dia tak sebut. Dia sebut dengan gelaran yang memperjalankan hamba aku. Masya Allah. Pengiktirafan yang sangat tinggi, hamba aku. Sebab apa? Bila dah diiktiraf sebagai hamba aku, maknanya Nabi Muhammad itu betul-betul telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba. Dengan solatnya, dengan ibadahnya. Kita manusia biasa,
Setakat mana yang kita kata kita ni dah jalankan tugas kita? Kita nak suruh isteri kita tutup aurat pun tak boleh. Kita nak suruh dia, "Pak, tutuplah aurat, Pak." Itu pun tak boleh. Dah buat dah sekali hari tu, "Pak, tutuplah aurat." Dosa tak tutup. Baru pergi kuliah subuh sekali, nak jadi alim konon. Sampai sekarang dah tak cakap tuan-tuan. Dia macam sekarang. Dengan dia pula sebab pendek pergi pasar tuan-tuan. Macam mana cerita ni? Adakah kita nak kata kita ni hamba Allah? Banyak orang bila sedekah, dia bubuhnya hamba Allah. Bagus. Bila buat jamuan berbuka puasa, buat iftar, dia tulis di situ hamba Allah. Hari Isnin pertama, hamba Allah. Dia wakafkan kapek, di belakang kapek dia tulis wakaf hamba Allah. Oi, senangnya mengaku hamba Allah. Senangnya nak jadi hamba Allah ke? Dengan tulis bagi kapek menjadi hamba Allah ke? Berat tuan-tuan nak jadi hamba Allah. Berapa banyak yang jadi hamba manusia, berapa banyak yang menjadi hamba nafsu, berapa banyak yang menjadi hamba dunia. Dia mengikut hawa nafsu, itu namanya hamba nafsu. Hamba nafsu. Dah taubat, ya Allah, aku tak nak berzina lagi, ya Allah, taubat ya Allah. Besok jadi balik. Sebab tu ada satu cikgu sekolah, cikgu kaunseling. Dia kaunseling satu budak Bosnia. Kaunseling. Budak ni angkat kepala. Dah habis dah cikgu. Cikgu nak apa? Kalau nak, jom, kata dia. Astagfirullahaladzim. Menung cikgu tuan-tuan. Cikgu nak apa, kata dia. Kalau nak, jom, saya bagi. Astagfirullahaladzim. Nasib baik cikgu tu baik. Boleh juga, kata dia. Siap tuan-tuan. Boleh cakap macam itulah sekarang. Apa cikgu, tak habis lagi ke? Kalau nak, jom, kata dia. Tanpa ada perasaan takut. Ini hamba nafsu. Ada orang yang hamba dunia, tak pernah cukup dengan dunia. Tak pernah cukup. Dalam bank duit tak habis makan, rumah sewa berbelah-belah buah. Dah masih lagi mencari dunia. Jom duduk diam-diam. Dah sampai dah masalah dia. Aku nak tumpu pada hidup aku, mati aku untuk Allah. Dah cukup. Ada orang dah mata pun tak nampak duk cari dunia lagi. Pakai dah kacamata, tak nampak juga, ambil kantor. 3 mata nak nampak, masih lagi duk bercakap. Rambut pun dah tak ada, kotak dah, tak larat dah berjalan. Ambil mikrofon duk nyanyi lagi. Semenjak kita bila letak mikrofon tu pergi baca Quran. Tak larat dah. Ingat pada Allah tuan-tuan. Apa lagi yang kita nak dalam dunia ni? Tangkap manalah kita nak tongkat langit lagi dah. Tak boleh dah. Jom kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah justru lebih cenderung pada sesat di dunia dan di akhirat. Dia tak buat ibadat, pekerjaannya pekerjaan haram, perkataan dia perkataan haram. Bukan makna di sini tuan-tuan kena berhenti kerja. Tuan-tuan datang ke Masjid Al-Hidayah, baca Quran tidur, baca zikir-zikir, tidak. Kerjalah sebagai cikgu, itu ibadah. Kerjalah sebagai petani, itu ibadah. Kerjalah sebagai pemandu teksi, itu juga adalah ibadah. Jika semua kerja yang kita buat lillahi ta'ala dan halal, itu merupakan satu ibadah, dipersilakan. Bukan maknanya kena bakar teksi tadi. Kenapa Din? Kamu bakar teksi Din? Dunia. Ada kamu nak makan apa? Saya datang ke Masjid Al-Hidayah, ada rezeki saya makan. Anak kamu? Allah lah yang bagi makan pada mereka. Bertampur kamu kan? Bukankah Allah dah bagi pada kamu teksi? Itu peluang kamu untuk mencari rezeki. Bekerjalah. Bila masuk waktu, singgah masjid, Allahu Akbar, zikir sekejap, baca Quran sekejap, start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Start kereta.
Elok orang ketuk cermin. Pakcik boleh bawa saya ke KL Central? Boleh, silakan naik. Allah bagi rezeki. Jangan takut. Jangan takut. Saya bagi tahu dekat jaga di sekolah saya. Tutup pintu pagar. Matikan dia. Letak di hadapan kaunter jaga. Solat. Letak depan tu. Solat. Pergi semayang asar. Siapa datang faham. Solat. Tak ada urusan. Begitulah kita peniaga kedai. Masuk waktu semayang. Turunkan. Solat. Kalau kita berniaga di pasar malam. Sedang azan. Kita pun tutup gerai bawang kita. Solat. Sebab tu saya suka tu lagu Iwan. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajipanmu. Semayanglah di awal waktu, ikut sunnah Rasulullah. Bagus lagu dia. Cuma sengau lebih sikit. Tunggu sebentar, yang tu juga. Bagus lagu dia, Masya Allah. Solatlah kamu di awal waktu, ikutlah sunnah Rasulullah. Itu ibadah. Sedang-sedang mesyuarat, sudah zuhur 1:30, kita tangguhkan dulu mesyuarat, kita solat. Masya Allah. Sedang kenduri kahwin, MC, DJ umumkan, tuan-tuan, solat sudah masuk. Sekarang kita jemput tuan rumah untuk azan. Oh subhanallah. Nasib baik tuan rumah kalau pengantin tak apa biru dia. Semayang tuan-tuan, ada satu bahagian sudut untuk solat. Silakan solat, nanti kita sambung lagi. Masya Allah. Kalau semua kerjanya diletakkan ibadat sebagai tumpuan, bukankah itu yang terbaik sekali tuan-tuan? Itulah yang termulia sekali. Bukan maknanya suruh berhenti kerja, bukan maknanya tak kahwin. Kenapa tak kahwin tuan haji? Saya tak nak kahwin, saya nak tumpukan pada ibadat. Bukankah kahwin juga ibadat? Kenapa tak nak beranak dah maklum? Saya tak nak beranak ustaz. Letih. Cukuplah seorang je anak saya. Letih dah. Bukankah anak ramai itu ibadat? Masya Allah. Kalau seorang isteri kahwin dapat ibadat yang besar, bayangkan 4. Ini yang malas ni. Kalau satu anak pun besar pahala. Kalau 8 anak, lagi besar pahala dia. Kalau satu isteri pun dah besar pahala. Kalau 4. Ustaz, kalau seorang suami pun nak besar pahala, kalau makcik pun nak 4 suami ustaz. Sama makcik bawa bertenang ya, bawa bertenang. Kalau makcik suaminya 4, makcik mengandung anaknya nak berbubing siapa? Nak berbubing siapa makcik? Baik tuan-tuan, nombor 1. Oleh kerana itu, dia kata di sini lagi, manusia yang paling rugi dan menyesal serta buta pada hari tak kala Allah Ta'ala mengumpul seluruh manusia. Mula yang pertama hingga yang paling terakhir menuju suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka sampai di hari kiamat kata Allah, yang paling baik sampailah yang paling buruk, semuanya akan dibangunkan oleh Allah untuk dihisap di hari kiamat. Tidak ketinggalan walau seorang pun, tidak ketinggalan. Saya dibangkitkan, Haji Siro dibangkitkan, tuan-tuan semua akan dibangkitkan. Tidak ketinggalan walau seorang pun. Tuan-tuan balik rumah, buka lah dalam Quran, dalam surah An-Nazi'at, dalam surah Abasa, dalam surah Amma Yatasa'alun itu. Allah Ta'ala sebut pada kita, kamu akan datang kepada aku dalam keadaan bersaf-saf. Kita akan datang kepada Allah dalam keadaan bersaf-saf menghadap Tuhan. Dalam satu hadis sebut ada 12 saf. Satu saf panjangnya 3,000 tahun perjalanannya tuan-tuan. Masya Allah. Bayangkan nak dipanggil seorang. Kita buat kuliah ni baru 45 minit. 45 minit pun tuan-tuan dah gelisah. Bila lah nak ambil orang tua ni, ya Allah, aduh. Lama lah pula. Baru 45 minit. Kipas depan kepala, atas kepala. Dapat pula dinding. Duduk pula atas kapet yang tebal. Makanan sedang diuruskan. Tanda cantik. Apa lagi nak? 45 minit pun terasa panjang. Bayangkan di hari kiamat. Sejengkal je matahari di kepala.
Kita nak minta tolong dengan siapa? Sekarang tuan-tuan boleh lari balik. Nampak aku nak kerja. Pukul 8 aku masuk kerja. Tuan-tuan boleh balik bangun. Tuan-tuan sekarang terasa nak buang air. Pergi ke masjid tandas. Selesai masalah. Tuan-tuan sekarang lengah. Tak boleh menyandar. Banyak lagi dinding kosong. Depan ni pun kosong dinding. Datang sandar lah. Tapi di hari kiamat, dinding mana yang nak dibersandarkan? Kipas mana yang nak cari? Payung mana yang kita nak pakai? Ekor mana yang nak dipasang? Tidak ada ekor, tidak ada payung, tidak ada apa. Yang cuma ada arasy Allah. Yang cuma ada arasy Allah sahaja. Yang boleh duduk di bawah arasy bukan semua orang, 7 golongan saja yang boleh duduk di bawah arasy Tuhan. Masya Allah. Siapa 7 golongan tu? Buka lah hadisnya. Pemimpin yang adil. Ya Allah, aku pemimpin yang zalim. Muhasabah. Orang tua yang hatinya melekat ke masjid. Aku ke karaoke. Ya Allah, aku takut. Itulah dia. Orang tua yang hatinya melekat ke masjid. Dia pula melekat ke karaoke. Dangdut. Tua-tua masih dangdut. Ya Allah. Baju umbrella masuk seluar jin. Ikat dengan tali pinggang nah, dangdut. Ya Allah. Gigi palsu pun terkeluar masuk. Macam mana ni? Anak muda yang jiwanya ke masjid. Masya Allah. Berapa banyak anak muda yang hatinya tidak ke masjid, hatinya ke tempat lain. Kalaulah kita faham betul-betul, ya Allah. Patutlah Imam Syafi'i kata, ya Allah, aku tak layak lah ya Allah kalau macam ini. Ampunkanlah aku ya Allah. Aku nak jadilah orang baik ya Allah. Itulah maksud zikir tadi. Dia suruh kita muhasabah balik. Ini tidak. Dituduhnya hamba Allah tu sesat. Masya Allah. Kamu yang sesat jalan. Mengata orang sesat, kamu yang sesat. Oleh kerana itu Allah meminta kita supaya sentiasa takut kepada Allah. Di situlah nampak Allah kata takutlah pada aku. Tiap-tiap minggu diberi ingat. Di mana? Tu di atas mimbar. Ayuhan nas ittaqullah. Setiap minggu. Tapi ustaz saya tak datang sembahyang Jumaat. Setiap tahun sembahyang raya. Sembahyang raya pun saya tak datang ustaz. Kamu ni agama apa? Sembahyang Jumaat tak datang, sembahyang raya tak datang, sembahyang fardu apatah lagi kamu ni agama apa? Saya sembahyang Jumaat. Di mana? Di rumah. Oh. Macam mana sembahyang di rumah? Saya buka televisyen secara langsung ustaz, kata dia. Serupa juga, kata dia. Boleh ke? Apa tak boleh pula? Tuhan pun faham dalam era globalisasi ni kita kena gunakan teknologi. Kepala otak kamu. Tuan-tuan jangan duk guna akal. Buka TV dengar khutbah Jumaat. Anak dia lalu depan. Khutbah. Dalam rumah tuan-tuan. Buat gila ke apa kamu ni? Hukum Allah takkan berubah sampai bila-bila. Nak sembahyang Jumaat datang masjid. Nak sembahyang Jumaat datang tempat perhimpunan. Nama pun Jumaat. Mana boleh sembahyang dalam bilik? Abang tak ke masjid abang. Sekarang dah modern tiktok. Abang buat Skype je lah. Buat tuan-tuan. Buat. Tak boleh nak. Jangan duk ubah. Maju macam mana pun tak ada tuan-tuan. Allah menjelaskan bahawa dia menyediakan 2 syurga bagi orang yang takut kepadanya. Ustaz, 2 syurga? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, aku sediakan kepadanya 2 syurga. Ya Allah ustaz, 1 syurga pun dah besar dah ustaz. 2 syurga. Faham betul-betul. Syurga yang dimaksudkan di sini apa dia? 1 syurga dunia, 1 lagi syurga akhirat. 2 syurga aku bagi pada orang yang bertakwa. Pertama, di dunia ni dia dapat nikmat. Di dunia ni dia dapat nikmat. Rumah dia walaupun dia kecil rumahnya, dia rasakan bahawa dunia itu, syurga itu rumahnya. Baiti jannati. Dia dapat bidadari yang sangat bagus, isteri-isteri yang solehah. Dia dapat pelayan-pelayan yang sangat baik, anak-anak dia. Dalam dunia ada isteri, dalam syurga ada bidadari. Dalam dunia ada anak-anak, dalam syurga ada wildan. Dalam dunia ada nikmat
dunia. Dalam syurga ada nikmat syurga. Orang yang bertakwa kepada Allah, dua-dua dia dapat. Masya Allah tuan-tuan, seronoknya. Orang tanya pada saya, Ustaz, saya pun tengok anak-anak, ya Allah Ustaz, oh pening kepala saya tengok anak-anak saya ni, saya pening kepala Ustaz. Dengan rantai besar, dengan subang besar, itu anak sulung. Anak sulung ni subang dua-dua belah, rantai dua-dua belah, tempuk dia pakai, belakang pun ada, depan pun ada. Dia balik rumah Ustaz, dia bercakap, ada subang dekat lidah dia Ustaz. Ya Allah Ustaz, oh itu anak dia nombor 1. Anak nombor 2 pula lain pula cerita dia Ustaz. Apa pula makcik? Kerja dia pula duduk dalam bilik berzikir tak habis-habis Ustaz, bercelak mata ni hitam sampai tak boleh buka mata Ustaz. Tasbihnya tengah makan pun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerja tak ada Ustaz. Kerja dia ialah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerja apa pun tak nak Ustaz. Oi. Lepas subuh dia tidur sampai pukul 12. Bila tanya kenapa tidur, pergilah kerja din. Orang Arab pun tidur lepas subuh mak. Subhanallah, subhanallah Ustaz. Udah dakwah apa pula ni Ustaz. Anak nombor 3 saya Ustaz pula lembut Ustaz. Oi. Habis bedak saya gicu saya dipakainya Ustaz. Oh, letih dah saya. Tuan-tuan pernah dengar tak seorang ibu, seorang ayah yang macam ni? Yang anak sulung dengan heavy metal. Anak nombor 2 black metal. Anak nombor 3 pula ya Allah metallic. Ya Allah. Semuanya metal belakang. Sebab itu dalam kitab disebut, orang yang taat pada mak bapak ada baiknya. Ada orang yang taat pada mak bapak, ini balasan dia. Orang yang derhaka pada mak bapak, salah satu kesan lawan mak bapak, dikurniakan anak-anak yang jahat dan buruk rupa kelakuan dia. Buka dalam kitab. Anak-anak yang soleh kepada mak bapak, nanti dia dapat anak-anak yang dia dapat itu cantik, cerdik, bijak dan seronok melihat kelakuan mereka. Sebelum kita marah pada anak yang jadi metal deck tadi, cuba cek kita ni metal apa. Kita kahwin pun lari, mak tak setuju, bapak tak setuju. Masa kita nak kahwin itu, mak bapak kata jangan. Mak, saya pilihan saya. Mak punya pilihan, mak punya pasal. Saya nak jaga. Kita lawan mak kita. Mak sakit, kita tak bela pun. Mak menangis kerana kita tak rasa apa-apa pun. Kita tetap dengan keras kepala kita. Malah sebelum mak kita mati, kita tak minta maaf pun daripada mak. Sampailah dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak ada apa pun. Tunggu, Allah akan datangkan bala pada kamu. Salah satunya dikurniakan anak-anak yang bermasalah. Semalam masa saya nak sembahyang Jumaat di masjid ini, masa nak sembahyang Jumaat di masjid ini dalam pukul 1 semalam, 1.10, keluar orang hantar mesej, Ustaz, ayah salam sedang nazak setara. Saya pun balas, sama-samalah doa. Saya pun sembahyang Jumaat sampai kat hotel kat pukul 3. Lagi sekali mesej masuk, Ustaz, ayah salam telah meninggal dunia jam 2.30 petang tadi. Saya pun jawab, innalillah. Orang tua ni tuan-tuan sudah tua. Saya pergi ziarah dia minggu lepas di hospital. Doktor tebuk dia punya tepi ni sebab paru-parunya berair. Ditiup keluar masuk ke dalam takung di bawah. Banyaknya air, saya kata dekat dia. Banyaknya air Tuan Haji, Baba. Banyak air Baba. Saya panggil dia Baba. Tak tahulah Ustaz, doalah Ustaz. Sihat tuan. Saya pegang tangan dia, doa, sabarlah Tuan Haji. Semalam dia orang telefon, masuk balik hospital. Belah sini pula kena tebuk, paru-paru berair. Semalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, umur dia 88 tahun. Tak pernah hanya tinggal sembahyang berjemaah tuan-tuan. Sepanjang saya jadi jiran dia, subuh ke, hujan ke, peti ke, sembahyang berjemaah di masjid.
Subuh-subuh datang tuan-tuan, bungkuk 80 lebih. Saya jadi jiran dia dulu. Datang, jalan pakai baju putih, kain putih, baju putih, piah putih. Jenis orang Hindustan. Tak pernah tinggal masjid tuan. Allah pilih dia hari Jumaat, dia mati. Tak cantik ke tuan-tuan? Lepas seksa kubur bagi orang yang meninggal hari Jumaat. Kebiasaan kita, begitulah kebiasaan ketika Allah menjemput kita. Sebab itu biasa-biasakanlah berbuat baik. Mudah-mudahan Allah jemput pun pada hari yang baik, pada masa yang baik, pada keadaan yang baik. Kalau kita biasa-biasa buat jahat, kita takut dan kita bimbang. Kematian kita pun dalam keadaan jahat. InsyaAllah tuan-tuan, jom kita berubah. Fafirru ilallah, bersegeralah kita berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semayang jemaah tak tinggal tuan-tuan, kadang-kadang semuanya berkaitan dengan semayang, mati dia. Ada satu tu imam yang saya jumpa mati ketika sedang tahiyat. Ada yang mati sedang baca khutbah tuan-tuan. Di Pulau Pinang mati ketika sedang berkhutbah. Di antara dua khutbah tu dia duduk, ketika itulah dia meninggal. Orang tunggu dia tak bangun-bangun untuk khutbah kedua. Duduk sandar lagu tu. Tok Siap, Tok Bilal naik kejutkan dia. Dah meninggal tuan-tuan. Ada orang yang saya jumpa meninggal ketika sedang takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Buk jatuh atas bahu orang sebelah. Orang sebelah pun tolak. Haji, inna lillahi tuan-tuan. Pelajar saya mati ketika tahiyat, tangan dia tegak jari ni, asyhadu. Masa itu dia mati tuan-tuan. Sampai kita berzikir, sampai kita baca doa, dia masih macam itu lagi. Rupa-rupanya dia mati dalam ini tuan-tuan. Kalau mati jarinya masa ini, maknanya mulut dia masa itu dia baca apa tuan-tuan? Ada baca apa? Cintaku 100%. La ilaha illallah. Mati. Tak jatuh dia, tahiyat ada sampai orang dah bersalam, dia masih tahiyat. Rupanya dia mati ya Allah. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah ya Allah, bagilah kita mati macam tu ya Allah. Tu imam di Bukit Mertajam tu tuan-tuan, mati ketika sedang sujud. Ya Allah, ya Allah, seronoknya ya Allah. Ini mati tengah minum arak, tertelan botol. Tu nak kata apa gitu tuan-tuan? Mati baru lepas berzina, mati dalam mabuk, nak kata apa tu tuan-tuan? Ada ustaz mana ke dia kata, ni apa hal berdoa ramai-ramai? Berdoa ramai-ramai pun salah. Ni yang berdoa ramai-ramai ikut tu imam ni, mana dia tahu makna tu? Main berdoa aja. Sebab dia tak tahulah, dia minta tu imam tolong doakan Rabbana zalamna anfusana. Kita tu kan amin je lah. Salah di mana ni ya Allah? Berapa banyak kita wakil. Saya tak erti cakap, mintalah tu haji cakap kan. Sebab tu kita wakil haji suruh bercakap. Cakaplah. Saya tak erti cakap, haji suruh pun cakap. Alhamdulillah. Silakanlah. Serupa itulah dengan berdoa. Pernah tak Nabi Muhammad berdoa dan sahabat-sahabat aminkan? Ada. Masa bila tak adanya Nabi Muhammad semayang minta hujan, Nabi doa, sahabat amin. Di mana yang kita nak kata bid'ah hanya berdoa ramai-ramai? Ya Allah, pelik sungguh. Kerjanya nak bid'ah ya tuan-tuan. Tahlil bid'ah, ini bid'ah. Dia tak belajar ke bid'ah ni terbahagi pada beberapa bahagian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mandub. Belajarlah balik. Ada benda itu bid'ah yang memang Nabi tak buat, tetapi kena buat pada zaman sekarang, namanya bid'ah hasanah.
Kalau tak buat jadi susah. Kadang-kadang jatuh wajib kena buat. Apa benda ustaz? Tuan-tuan pergi ke Mekah, Masjidil Haram tu 3 lapis. Dibesarkan masjidnya, dijadikan tempat sa'i 4 lapis. Ada Nabi buat, Nabi tak pernah buat. Tetapi sekarang kena buat sebab ramai yang manusia nak buat haji. Kalaulah nak dikekalkan Kaabah dan Masjidil Haram macam dulu-dulu, berapa kerat yang boleh pergi haji? Berdosalah semua orang. Sebab tu Arab Saudi pecahkan hotel, pecahkan penginapan, nak bagi masuk 15 juta orang. Bila ditanya pada